Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Adila binti Muhammad Zamri. Nombor matrik A172417 bagi program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan kepujian bagi subjek Institut Pemerintahan Islam, saya ditugaskan untuk menyampaikan ciri-ciri pemimpin. Okey, apa yang saya ingin sampaikan, apa yang ingin saya kongsikan di sini adalah berkaitan dengan pengalaman saya sendiri daripada saya sekolah rendah, sekolah menengah hinggalah ke alam pekerjaan. Saya pernah menjadi terlibat secara langsung ataupun tidak langsung sebagai seorang pemimpin. Okey, antara contohnya adalah seperti menjadi penolong ketua kelas, menjadi pengawas, menjadi seorang guru dan menjadi seorang penghuluwati, menjadi ketua penyelaras. Ini semua secara tak langsungnya yang kita nampak adalah seorang ketua. Walaupun dia dalam konteks yang kecil dalam kelompok saya sahaja, tapi ia melatih saya untuk menjadi seorang ketua, belajar membuat keputusan, boleh memberi arahan. Okey, jadi dari situ banyak benda yang saya belajar. Apa yang menarik untuk saya tengok contoh-contoh pemimpin Islam seperti kita boleh tengok dalam Islam sendiri, kita ada pemimpin yang utama, sudah tentulah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepimpinan baginda diikuti dengan para sahabat dan ulama. Bahkan sebelum baginda sendiri pun kita ada Nabi Adam AS dan diikuti dengan nabi-nabi yang berikutnya. Mereka adalah pemimpin yang memimpin agama ini dengan acuan sendiri. Kepimpinan ialah kebolehan ataupun seni mempengaruhi orang lain untuk menjayakan perkara yang kita inginkan kerana mereka bersungguh-sungguh mahu melakukan perkara tersebut. Jadi apa yang nak dikatakan di sini, menjadi pemimpin ni adalah satu kebolehan ataupun satu seni, kita boleh mempengaruhi orang lain untuk dengar arahan kita. Kemudian saya datangkan di sini 3 contoh pemimpin. Antaranya adalah Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna ini, apa yang kita boleh tengok contoh Imam Hasan Al-Banna sendiri, bagaimana beliau dapat kembangkan gerakan Ikhwanul Muslimin ini ke seluruh pelosok dunia. Sudah tentu ianya melibatkan bagaimana beliau meyakinkan para pengikutnya tentang agenda pembaharuan dan fikrah Islam tulen yang telah diperjuangkannya. Begitu juga Recep Tayyip Erdogan, iaitu pemimpin ataupun presiden Turki. Beliau adalah model kerajaan Islam yang diperkenalkan oleh Erdogan di Turki. Beliau cuba, terdapat ramai pemimpin-pemimpin politik yang cuba untuk tiru negara apa yang telah dibangunkan oleh beliau bagi negara beliau sebab kekuatan pengaruh dan kejayaannya. Begitu juga kita dapat lihat pada Tan Sri Mokhtar Al-Bukhari. Beliau adalah tokoh perniagaan, tapi kita boleh tengok kehebatan beliau dalam mengembangkan, dapat melakukan perniagaan bukan sahaja di negara, bahkan di dunia. Ini adalah berkaitan dengan kuasa, mempengaruhi kuasa, meyakinkan kuasa kesenian mereka, mempengaruhi orang untuk terikat dengan perniagaan beliau. Jadi itu adalah kelebihan ataupun itulah yang sepatutnya ada pada pemimpin, kuasa mempengaruhi. Walau bagaimanapun, kita tak lupakan pemimpin agung kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau dapat
bermulanya dengan seorang diri di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Boleh bayang tak kalau kita di tempat beliau, kita seorang dikelilingin oleh orang jahil untuk meyakinkan apa yang kita bawa. Itu kehebatan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda juga berjaya bangunkan negara Islam pertama di Madinah selepas 13 tahun sahaja. Masya Allah. Bagi saya itu adalah kebolehan luar biasa bagi seseorang individu. Kita sendiri pun rasa tak yakin kita bersendirian untuk bangunkan sebuah negara Islam. Sedangkan dikelilingi oleh masyarakat yang tidak menerima apa yang kita bawa dan tidak yakin dengan apa yang kita bawa. Okay, kemudian begitu juga berlaku pada baginda telah berjaya memimpin Islam sehingga menggugat kuasa terkuat dunia ketika itu, iaitu kuasa Empire Rome, hanya dalam masa 10 tahun sahaja. Okay, kemudian apa yang saya dapati dari kisah-kisah ini adalah bagi menjadi seorang pemimpin adalah pada kuasa kita dapat mempengaruhi seseorang. Jadi, untuk menjadi pemimpin, kita perlulah meyakinkan orang. Kita perlu ada sikap yang baik supaya orang dapat yakin dengan kita, apa yang kita bawa, apa yang kita pimpin. Jadi, itulah resepi yang dapat saya lihat daripada mereka ini adalah kuasa mempengaruhi. Jadi, bukan sahaja jawatan tapi dapat menguasai, dapat mempengaruhi pada pimpinan kita. Okay, kita dapat lihat pada dalil berkaitan dengan kepimpinan seperti A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maksudnya, taatlah Allah dan Rasulnya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dari surah Al-Imran ayat 32. Kemudian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul jika kamu adalah orang yang beriman. Okay, itu sahaja pandangan saya, perkongsian saya berkaitan dengan kepimpinan, ciri-ciri kepimpinan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.